Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul dan untuk hari ini adalah perkongsian untuk guru-guru di mana hari ini adalah sambungan untuk siri tutorial bagi kelas craft. Dan untuk hari ini adalah siri yang penting sebenarnya bagi guru-guru di mana saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita berkongsi tugasan di dalam kelas craft game kelas craft ini. Jadi selepas ini, jom. Okey, ini adalah paparan utama dalam Classcraft apabila kita login ke dalam Classcraft sebagai guru. Okey, so kita nak masukkan tugasan, contohnya kita nak masukkan tugasan untuk generation alpha ini. Kita just klik pada play. Okey, dan di sini kita klik kepada quest. Okey, di bahagian tepi ini kita klik kepada quest. Okey, ini adalah tugasan-tugasan yang telah saya masukkan, yang telah saya berikan kepada murid. Okey, jadi sekarang kita nak masukkan tugasan baru iaitu dalam bentuk quest, iaitu dalam bentuk pengembaraan lah untuk murid menyelesaikan tugasan sehingga selesai pengembaraannya. So, kita just klik kepada butang tambah ini iaitu add quest. Okey. Dan dia kata click anywhere on the map to place your quest. Okey, di sini kita boleh klik di mana-mana sahaja untuk kita nak letakkan quest kita itu. Di mana, kat mana kita nak letakkan pengembaraan pertama bagi murid kita tu. Jadi katakanlah kita dah kita jumpa yang ini, so kita nak klik di sini. Okey, dan di sini kita boleh namakan quest kita itu. Okey, contohnya saya namakan quest pencarian alpha, apa-apalah, okey, bergantung kepada cikgu ataupun mungkin kita nak tuliskan dalam bentuk nama bagi subjek kita itu, contohnya adalah sejarah kita. Contoh tajuk kita. Okey, sejarah kita. So kita klik sahaja pada yang ini belum ada. So kita pilih sahaja yang mana kita nak katakan di sini. So kita klik next. Okey, dan di sini kita akan masuk kepada generation alpha. Okey, sebab kelas ini je kelas yang kita ambil tadi. So, klik pada next. Okey, dan di sini. Okey, di sini dia kata click anywhere on the map to choose a starting place for your quest. Okey, yang ini adalah yang pertama tadi yang kita dah pilih. Dan kita nak pilih yang starting point dia. Okey, starting place dia. So, kita katakanlah kita dah pilih. Kita pilih yang ini, starting place. Okey, dan di sini kita boleh masukkan quest introduction. Di mana biasanya kalau bagi pengembaraan avatar ini kita akan mulakan dengan story lah. Okey, macam saya ada masukkan story-story daripada yang kita bina sendiri. Okey, melibatkan pengembaraan. Ataupun kalau kita malas sangat, mungkin cikgu macam tak ada idea lah nak bina story. Jadi kita hanya tuliskan arahan kita sahaja. Contohnya, sila jawab soalan tugasan yang diberikan. Okey, kalau nak bagi menarik lagi kita masukkan story lah. Okey, dekat sini dia ada macam-macam sebenarnya. Cikgu boleh masukkan insert image. Okey, even yang ini pun tulisan kita boleh bold ataupun italic. Okey, dan kita boleh masukkan video kalau kita nak masukkan video ataupun link ke mana-mana. Kita hanya klik link dan insert link sahaja. Okey, dan equation pun boleh dimasukkan dekat sini. Termasuk juga jadual. Okey, alignment dan juga insert horizontal rule. Okey, dan di sini cikgu boleh masukkan upload file-file apa yang kita nak masukkan. Mungkin kita nak murid print. So, kita just klik kepada butang ini dan kita boleh ambil daripada picture kita ni. Ataupun kita boleh ambil daripada Google Drive. Mana-manalah. Okey, sama ada picture ni daripada dokumen di file kita ataupun di Google Drive ataupun di cloud. Okey. So, katakan ini adalah fictional story, iaitu permulaan, introduction untuk quest yang kita dah sediakan. Jadi, kita terus klik pada butang save. Maka, kalau kita lihat di sini, kita dah mula introduction kita di bahagian inilah. Okay, dan di sini ada 21 orang murid. Ditunjukkan 21 orang murid. Dan belum ada. Kalau tanda right itu maksudnya yang dah menjawab. Okay, yang dah melaluinya. Dan yang untuk tanda pangkah itu adalah yang belum melaluinya. Bilangan murid yang belum melalui introduction tu. Okey, jadi kita klik pula kepada yang kedua. Okey. So, itu adalah introduction. Sekarang kita nak tambahkan objektif. Kita add objektif untuk yang kedua.
Mungkin kita boleh rujuk kepada objektif pembelajaran kita lah yang kita nak selesaikan. So, kita klik sahaja di mana-mana, katakan di sini. Okay, sekarang kita nak masukkan tugasan kita yang pertama. So, kita just masukkan sama ada tugasan 1 atau apa-apa sahajalah. Mungkin kita boleh masukkan standard pembelajaran dekat situ ataupun nama bagi subtopik itu. So, kalau kita nak masukkan task, kita klik pada butang task. Okay, dan di sini kita boleh upload file kita dan kita boleh tuliskan juga story. Kalau kita punya story, kita ada story tadi dalam bentuk introduction, kita boleh sambungan story kita tu. Contohnya macam kita pergi pengembaraan ke dalam suatu gua. Okay, dekat gua tu jumpa siapa-siapa dan dia minta kita selesaikan tugasan. Minta murid untuk selesaikan tugasan untuk pergi kepada stage ataupun level yang seterusnya. Macam itulah story-nya. Okay, dan kita boleh upload juga macam tadi, sama je. Dan kita klik butang next apabila telah selesai. Okay, ini adalah bahagian story. Kita hanya perlu tuliskan story. Ini adalah bahagian task di mana kita boleh upload task kita ataupun mungkin kita nak share link. Minta murid jawab daripada live worksheet. Kita klik pada link dan insert link daripada live worksheet tu ke dalam quest ini. Dan jangan lupa namakan task tersebut. Contohnya macam sejarah kita ataupun sejarah diri. Tadi sejarah kita kan tajuk dia. So, sejarah diri dan kita boleh letakkan task berkaitan dengan tajuk tersebut. Kita create the task lah. Okey, bila dah selesai, katakan apa-apalah saya letak. Okey, task 1. Okey, dan kita klik pada next. Okay, dan di sini kita boleh allow student to upload assignment. Katakanlah dia dah selesai dan kita nak dia hantar tugasan dia melalui ini, kita klik pada assignment, okay, ataupun kita klik next, dia akan pergi kepada assignment dan kita enable assignment. Okay, due date kita boleh letak sendiri, due date kita berapa hari bulan dan pukul berapa kita nak dia hantar, kita boleh tetapkan sendiri. Dan di sini kita letakkan experience point jika dia hantar tugasan. Dia akan dapat point ini. Dan kalau dia hantar awal, kita enable reward. Okay, mungkin kita bagi reward dekat dia. Due date untuk hantar awal berapa hari bulan, kita boleh tetapkan di sini dan juga waktu dia dekat sini. Dan students reward dia kita nak bagi berapa. Bagi dia yang hantar awal, yang mana yang hantar awal kita bagi 50 katakanlah. Okay, dan kita klik pada butang next. Okey, di class discussion ini, jika kita allow class discussion, so students to have a class discussion about this objective. Murid tu dia boleh sama-sama discuss, berbincang dalam bentuk message dekat dalam class graph ini. Kalau kita allow lah class discussion. So, next kita akan pergi kepada progress. Okay. Give your student a reward for completing the objective. Okey, yang ini reward keseluruhan. Jika dia dah selesaikan keseluruhan objektif ini, kita bagi reward untuk dia. Dan di sini, self-paced progress. Allow student to automatically proceed to the next objective upon completing the task or assignment. So, kalaulah kita allow untuk self-paced progress. Ini maksudnya murid itu tak perlu tunggu rakan dia yang lain. Dia boleh habiskan ikut kemampuan dia sendiri. Jadi kalau kita tak allow, maksudnya murid itu perlu tunggu dulu. Rakan lain selesai, barulah dia boleh pergi kepada level yang seterusnya. Dan kita klik pada butang save. Okey, dan kita nampak tugasan dia adalah tugasan yang kedua. Begitu juga kalau kita nak masukkan tugasan yang seterusnya. Untuk yang free ni, kita hanya boleh masukkan 5 ke 6 tugasan sahaja. Okey, jadi kita boleh masukkan ke mana-mana. Katakanlah di sini, tugasan yang kedua. So, klik tuliskan tugasan 2 atau apa-apa objektif. Kemudian kita masukkan test. Okey, kalau kita tengok tadi, dia boleh masukkan juga Google Form. Okey, yang tu kita akan tengok nantilah. Okey, dan kita pun masukkanlah story kita dekat sini. Apabila selesai, kita masukkan task. Contohnya, task 2. Okey, dan apa-apalah. Okey.
Saya just buat contoh sahaja, boleh upload sama juga macam tadi, dan next. Kemudian assignment pun sama juga, next dan samalah. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak hubungkan dia. Okey, bila dah selesai, ni tugasan 2 dan kita masukkan katakanlah satu lagi tugasan last untuk hari ni. Okey, di sini katakan. Okey, okey, tugasan 3, task 3. Okey, dekat sini kita boleh masuk Google Classroom Assignment. Okey, maksudnya dia boleh link kepada Google Classroom Assignment. So, Google Classroom Assignment yang kita dah bagi dalam Google Classroom tu, dia ada juga di dalam Classcraft ini. Okey, yang tu kita akan tengok next tutorial. Begitu juga dengan Google Form. Okey, prepare your quiz on Google Form beforehand. So, kalau Google Form ini adalah beta yang baru sebenarnya. Kita boleh masukkan ke dalam ini setiap Google Form tu. Tapi biasanya saya just letakkan link sahaja daripada Google Form. Okey, dan tadi okey, kita ada quest end. Apabila selesai, so ending, mungkin the end, tajuk dia akhir. So kita boleh quest end dan kita masukkan story yang akhir lah. Kat sini dia tak ada banyak tugasan. Tadi task assignment tak ada je sebab story yang akhir saja. So kita boleh kata tahniah. Okey. Itu saja mungkin. Dan kita klik pada next dan kita masukkan apabila dia dah selesai, kita bagi reward lah untuk dia. Okey. Dan kita klik pada butang save. Okey, sekarang kita nak hubungkan. Perlu hubungkan dulu connect objektif, baru kita boleh beri pada murid. So kita connect dia. So kita boleh connect objektif. Tarik je, just drag tugasan 1, tugasan 2, drag dan lepas. Okey. Tak pergi pula. Okey dah. Okey, so bila dah selesai, kita pun habis quest ini. So dia akan ada di dalam quest kita yang asal, sejarah kita ni. Okey, yang ni nampak mata dia tertutup. So kita kena make sure mata dia terbuka. Maksudnya kalau tertutup ni, murid kita tak boleh nampak lagi quest tu. So kalau kita nak on dia, nak make sure murid kita nampak, kita klik pada mata tu. Okey, dekat sini nampak show quest. Okey, so kita klik kepada show quest. Dan klik show quest. Yes, please. Okey, then kita klik share this quest, proceed. Okey, this quest is complete. Okey, sorry, yang ini untuk marketplace, so tak perlulah. Jadi bila mata kita ni kita dah buka, means dia dah boleh dilihat oleh murid kita apabila dia masuk ke dalam Classcraft ini dan dia boleh selesaikan tugasan yang diberi. Okey, itu sahaja cara untuk kita bagaimana kita nak berkongsi tugasan ataupun assignment ataupun latihan melalui Classcraft dengan cara yang terbaiklah, maksudnya melalui quest pengembaraan avatar murid. Jadi avatar murid ini akan mengembara sehingga dia memperoleh poin bagi XP dia tersebut. Okey, itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Jadi diharap agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua guru-guru. Jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Jumpa lagi. Bye.